Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, macam biasa dah selesai tugas-tugas aku. Sempatlah untuk buat satu lagi video hari ini. Terima kasih sebab korang sudi menonton video dekat channel aku ni. Okey, untuk kali ni aku nak sharekan tentang lelong. Bukan macam mana nak beli rumah lelong, yang aku pasti dah ramai orang share macam mana nak beli rumah lelong. Dan mereka yang ada lebihan wang, beli rumah lelong waktu ni adalah waktu yang terbaik lah, sebab banyak juga rumah-rumah yang dah dilelong. Bagi mereka yang ada kemampuan deposit dalam 10 to 15%, diorang bolehlah go for lelong. Kalau bid menang, dapatlah beli rumah lelong pada harga reserve ataupun harga yang di bawah median price. Okey, so aku ada kawan seorang ni, dia tanya, kalau beli rumah dan tak bayar, bila yang waktunya akan dilelong? Sebab dia nak tahulah preparation. Bagus juga kawan aku ni, sebelum beli rumah dia dah nak tanya pasal benda-benda macam ni, yang mana aku perasan tak ramai orang dia bertanyakan tentang isu-isu macam ni. Biasanya dia akan tanya macam mana cara nak beli rumah, berapa deposit untuk membeli rumah, apa yang perlu disediakan, apa persediaan perlu ada sebelum nak membeli rumah dan sebagainya. Tapi member aku ni dia dah skip to the part yang memang ke depan gila lah. Dia punya preparation ni memang aku respect. Dia tanya macam mana kalau dia beli rumah, lepas tu tak dapat bayar, apa akan berlaku pada rumah tu dan apa akan berlaku pada dia punya status lah. Okey, jom untuk video kali ni kita bincangkan apa akan berlaku kalau kita beli rumah kita tak bayar, kena lelong. Aku tengok adalah juga yang buat video TikTok, dia kata rumah ni kalau tak bayar nanti bank lelong, macam satu penganiayaan lah, macam tu. Tapi korang kena faham, bila kita membeli rumah dengan pembiayaan, kalau kita gunakan Islamic financing, kita panggil pembiayaan Islamik lah. Jadi bila kita mendapatkan financing, sama ada konvensional ataupun Islamik, kita kena faham yang mana kita menggunakan duit orang lain untuk membeli rumah kita. That's why kita ada option lah. Kalau kita ada kemampuan, kita bolehlah beli cash kalau kita ada kemampuan. Tapi kalau kebanyakan rata-rata orang macam aku sendiri nak membeli rumah cash ni, memang satu angan-angan ataupun impian yang aku tak tahu bila aku dapat lah. Jadi aku sendiri membeli rumah dengan mendapatkan pembiayaan daripada bank. Jadi kalau kita membeli rumah dengan mendapatkan bantuan daripada bank, maknanya kita menggunakan duit orang lain untuk membeli harta kita, membeli hartanah kita. Jadi bank ni, kalau kita tak bayar, bank ada hak untuk lelong rumah kita. Sebab apa? Dia bukan nak aniaya kita, tapi dia nak balik duit dia. Sebab kalau kita tak mampu bayar, ianya akan menyebabkan kerugian lah kepada bank. Kalau korang fikir untuk satu individu je, korang mungkin tak nampak efek dia. Tapi kalau kita cerita dalam skala yang lebih besar, kesan dia memang sangat-sangat buruk bagi negara. Contohnya kita boleh tengok 2008 dekat US. Ramai orang membeli rumah tapi tak mampu nak bayar, dan apa terjadi? Ekonomi collapse. Sehingga kan Lehman Brothers, sebuah bank yang besar dekat US, bankrupt. Did we do everything right? We clearly did not. I did not. I myself did not see the depth. So bila bank boleh lelong rumah kita ni? Bank dia akan lelong, dan dia boleh lelong rumah kita kalau dia mendapati kita tidak ada kemampuan lagi untuk membayar. Kebiasaannya tunggakan kita adalah melebihi daripada 3 bulan. So kalau korang mungkin terlewat sebulan, terlewat 2 bulan ataupun 3 bulan tu, jangan risau. Masih lagi boleh, korang boleh selamatkan lah. Bank tak akan lelong lagi lah. Dia bukannya lewat je sebulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, bank akan terus lelong. Tak. Jadi korang ada masa lah untuk mencari jalan untuk membayar tunggakan-tunggakan tersebut, as long as tidak melebihi 3 bulan. Dan korang kena tahu, sebagai pemilik, risiko kalau rumah kita dilelong ni, mungkin rumah kita tu dilelong pada harga yang sangat-sangat rendah. Contohnya, rumah berharga RM500,000, pembida membeli rumah kita dengan harga RM300,000. Jadi kita ada perbezaan RM200,000 kat situ. Walaupun rumah kita dah dijual
duit 300,000 tu dah dibayar kepada bank, kita masih ada hutang lagi 200,000 yang perlu kita bayar kepada bank, sedangkan kita dah tak ada rumah. Dan selain daripada tu, kos-kos sampingan. Kos-kos sampingan ni pemilik kena tanggung. Apa itu kos sampingan? Kos-kos pelelong, kos peguam dalam menguruskan urusan untuk lelong rumah kita. Kita sebagai pemilik yang kena tanggung kos-kos tersebut. Jadi kalau boleh sedaya upaya elakkan daripada rumah kita dilelong. Yes, aku tahu. Tak ada orang nak rumah dia dilelong. Okey, lelongan ni dia ada dua jenis. Satu laka, satu lagi non laka. Apa benda laka dan non laka ni? Okey, untuk laka adalah loan agreement cum assignment. Ini bagi hartanah-hartanah yang masih lagi belum mendapatkan individual title ataupun strata title. Senang kata, rumah dia masih lagi master title. Dan yang kedua adalah non-loan agreement cum assignment, non-laka. Ini adalah hartanah-hartanah yang telah memiliki individual title ataupun strata title. Senang kata macam ni lah. Kalau korang beli rumah dan rumah tu korang dah dapat grant. Grant tu dah ada nama korang. Kita boleh consider rumah tu rumah yang telah memiliki individual title ataupun strata title. Individual ni kalau rumah tu biasanya kebanyakan landed lah. Dan strata ni kebanyakan rumah-rumah high rise. Ada juga landed yang strata. Okey, apa yang akan berlaku kalau kita lewat bayar bayaran bulanan rumah kita? Bulan pertama dengan kedua, bank akan kenakan penalty atas kelewatan bayaran bulanan yang kita lewat tu lah. Bulan ketiga pula kita kena lagi sekali penalty, tapi recovery team akan ambil alih. Yang ini baru early recovery team. Recovery team ni macam geng-geng minta hutang lah. Tapi kalau dah masuk bulan keempat, dia dah tak bagi early recovery team lagi dah. Korang akan kena penalty dan juga dia akan serahkan kepada recovery department untuk tuntut bayaran tunggakan ataupun tunggakan-tunggakan bayaran bulanan ni lah. Mungkin boleh sampai datang ke rumah, ketuk pintu rumah untuk minta korang bayar bayaran bulanan yang telah tertunggak. Bila dah hit sampai 6 bulan, selain daripada penalty yang korang kena daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu, bulan ke-6 masih lagi korang dikenakan penalty sekali lagi atas tunggakan-tunggakan korang. Tindakan undang-undang akan diambil. Bukan sekadar tindakan undang-undang saja. Kalau dah naik mahkamah dan mahkamah telah mengatakan rumah itu perlu dilelong, rumah korang akan dilelong. Untuk bank lelong rumah kita ni, dia tak boleh suka-suka hati lelong. That's why sebenarnya kalau kita kata bank-bank ni menganiaya peminjam-peminjam yang membeli rumah, sebenarnya tak tepat. Sebab untuk bank nak lelong rumah kita, dia bukan terus okay, you tak bayar, lelong. Tak, bukan macam tu. Dia kena melalui proses-proses yang mengikut lunas undang-undang. Setelah itu barulah rumah itu akan dilelong. Okey, yang pertama, bank akan memberikan surat peringatan yang pertama. Seterusnya, bank akan memberikan surat notis amaran akhir. Amaran pertama dengan notis akhir ni dah bagi, masih lagi korang tak dapat bayar. Bank akan minta peguam keluarkan surat untuk tuntut tunggakan-tunggakan tersebut. So, bila korang dah dapat letter of facility withdrawal, korang kena jelaskan semua tunggakan tu dalam tempoh 14 hari. Itu dah maksimum dah tu. Kalau tak boleh juga, tak selesai dan tak bayar juga, korang akan dipanggil ke mahkamah. Bila mahkamah dah tentukan rumah korang akan dilelong, penilai akan tentukan harga reserve rumah tu untuk dilelong. Dan setiap kali lelongan ni tak berjaya mendapatkan pembida, harga ni akan jatuh 10%, 10% dan 10%. Tapi kalau rumah tu okey, kawasan dia best, harga dia cun, let's say korang beli 500,000 and then dia punya value pun dah naik ke 700,000, mungkin dia punya harga reserve akan turun ke 600,000. For example, ini contoh je. So daripada 600,000 tu, harga reserve kalau tak ada pembida dia akan turun 10%, dia akan turun 10%. So yang pertama dia mungkin akan letak harga reserve 600,000. Lepas tu tak ada pembida, dia akan letak pada 540,000. So seterusnya dia akan turun lagi 10% demi 10%. Tapi kalau lah let's say harga lelongan lebih daripada baki hutang yang ada, korang akan dapat lebihan tu. Tapi ingat, korang kena tanggung kos-kos lelongan tu, kos peguam, kos pelelong, semua tu kena tolak dulu, bersih daripada hasil lelongan tu, baru dapat dekat pemilik. Itu kalau harga lelongan ataupun harga yang dibida lebih tinggi daripada baki hutang. Tapi kalau baki hutang lebih tinggi daripada harga yang dibida, bermakna korang negatif lah.
korang menanggung hutang lebihan. Contohnya macam aku cakap pada awal tadilah, 500,000 reserve dekat 400,000 dan ada orang membida pada 400,000 dan dia menang pun 400,000 tu, ada perbezaan RM100,000. Korang kena tanggunglah baki RM100,000 tu. Kalau tak selesai juga baki RM100,000 tu, korang boleh dikenakan tindakan bankrupt ataupun mufli. Okey, kesimpulannya, kalau nak membeli rumah ni, first kali korang kena betul-betul pastikan korang dah bersedia untuk membeli rumah. Carilah rumah yang sesuai dengan kemampuan bulanan kita. Of course, akan ada yang cakap, mana ada rumah yang murah sekarang? Semua rumah memang harga mampu tengok je. Aku sebagai perunding hartanah, sebenarnya masih ada lagi rumah-rumah yang harga dia boleh dengar lah. For example, kawasan Kajang ni, boleh lagi dapat rumah landed 2 tingkat berharga RM450,000, yang mana kalau kondominium yang dijual di sekitar kawasan ni lebih tinggi daripada harga landed 2 tingkat tu. So bermakna sebenarnya ada lagi, cuma kita kena pandai cari dan kita kena banyakkan bertanya kepada ejen-ejen di luar sana lah. Okey, seterusnya korang kena kawal lah perbelanjaan. Bila dah membeli rumah ni, dia punya tanggungjawab berbeza dengan masa kita sewa rumah. Sewa rumah tak boleh bayar sewa, habis teruk pun deposit burn, owner suruh kita keluar. Tapi bila beli rumah ni, kita menanggung hutang selama 30 ke 35 tahun. Jadi, kalau kita tak kawal perbelanjaan kita, kita tak mampu nak membayar ansuran bulanan rumah kita, risikonya rumah kita akan dilelong dan paling teruk sekali kita boleh muflis disebabkan kita tak dapat membayar baki hutang tersebut. Make sure korang bayarlah ansuran bulanan pinjaman rumah tu sebelum due date. Let's say for example, dia punya due date 28 hari bulan. Bayarlah lebih awal daripada due date tersebut supaya nak mengelakkan daripada ada late penalty fee lah. Ini paling lah aku nak tekankan. Ramai orang yang membeli rumah, dia beli je, dia renovate rumah dia kau-kau. Guys, korang kena faham, pada permulaan, melainkan korang memang banyak gila duit, itu aku tak boleh cakap apalah. Tapi kalau bagi mereka yang baru kahwin, baru mula bekerja, kemudian korang beli rumah, sebenarnya okey beli rumah. Tapi bila dah beli tu, jangan terus renovate kau-kau, buat kitchen cabinet lah, tukar tiles lah, kan, pasang bathtub lah. Tak perlu. Cukup dengan ada kelengkapan dan keperluan asas saja. Sebabnya, let's say lah kalau korang keluarkan kos untuk renovation, sekarang pun tak kurang daripada RM30,000 untuk renovate rumah. Kalau korang nak buat kitchen cabinet pun dah paling tak pun dah RM10,000 sekarang. So, tak perlu buat benda-benda yang di luar kemampuan kita. Sebab instead of korang spend RM10,000 dekat kitchen cabinet tu, korang boleh spend dalam RM2 ke RM3,000 untuk kelengkapan asas, contohnya macam peti ais, mesin basuh, dapur dan sebagainya. Dan korang ada lebihan yang boleh dibelanjakan ke tempat yang lebih memerlukan. Okay, let's say lah korang memang dalam keadaan yang tidak boleh nak membayar juga. Kalau korang ada KWSP account 2, masih ada balance lagi, inilah waktunya korang boleh gunakan untuk membayar ansuran bulanan. Paling penting, bila bank call, bila bank tanya, bila bank cari, jangan lari, jangan senyap, jangan tutup telefon. Kita kena jawab dan maklumkan pada dia, terangkan situasi kita, kan. Tapi tak adalah jadi macam kat TikTok tu, awak down ke? Kau tak down. Down ke tu? Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Tak ada, bank takkan cakap macam tu. Bila korang bagi tahu, dia orang akan cuba memahami situasi dan korang boleh berunding dengan bank. Ada cara tak yang boleh bank bantu untuk selesaikan masalah ni? Antaranya restructure, ataupun refinance, dan banyak lagi yang bank boleh bantu. Cuba berbincang dulu, jangan terus senyap. Tapi kalau lah kata bank pun dah tak boleh nak bantu, akaun 2 pun dah habis, memang dah tak tahu nak cari sumber kat mana lagi, korang boleh cuba dapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. AKPK ni dia di bawah Bank Negara Malaysia. Jangan risau, dia bukan swasta, bukannya satu company yang mencari keuntungan atas kesusahan orang lain. Tak. Korang boleh kontak AKPK, mintakan khidmat, nasihat dan bantuan daripada AKPK. Mereka tidak mengenakan apa-apa charge pun. So far, ramai yang telah berjaya keluar daripada masalah hutang dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Aku sendiri pun dulu pernah terciduk juga.
Tapi bukan pasal rumah, masa tu pasal kad kredit. Dan Alhamdulillah aku kontak AKPK dapat bantu dan aku berjaya keluar daripada masalah tersebut dan akhirnya kemudian aku dapat membeli rumah dan seterusnya. Okey, last option lah, pilihan akhir. Kalau semua cara-cara yang aku share tadi memang dah tak jalan juga, sebelum rumah kena lelong, kalau dah perasan memang rasa tak boleh bayar, contohnya tunggakan bulan pertama, bulan kedua tu dah rasa dah tak boleh nak bayar ni, memang tak boleh nak bayar. Cepat-cepat cari ejen hartanah, minta mereka bantu untuk jualkan rumah korang. This is the best option compare untuk daripada rumah tu dilelong. Sekurang-kurangnya bila kita jual rumah, paling tak pun kita dapat jual dengan tutup hutang. Maksudnya kita jual, kita tak ada hutang. Daripada kita biarkan rumah kita dilelong yang kita tak tahu berapa harga yang akan dibida nanti. Mungkin tinggi, mungkin rendah. Tu risiko. Kalau kita suruh, kita minta ejen tolong jualkan, kita dah tahu dah berapa harga yang kita nak jual. So, aku rasa video untuk kali ni sekadar itu sahaja. Sebab itulah kalau kita beli rumah, pertama sekali korang kena pastikan korang betul-betul bersedia untuk membeli rumah. Jangan dengar-dengar cakap kawan-kawan. Kalau ejen pujuk, beli rumah ni best, rumah ni bagus, rumah ni gila-gila bapak memang untung apa semua. Kalau korang tak bersedia, jangan beli. Tak perlu pun nak ikut-ikut orang, tak perlu nak dengar cakap siapa-siapa pun. Sebab hidup ni bukanlah semata-mata hidup, bekerja, beli rumah, mati. Bukan macam tu. Kalau korang ada kemampuan, korang boleh membeli rumah. Yes, rumah ni adalah satu keperluan, tapi taklah sampai kalau korang sampai terpaksa ikat perut, tak boleh tak ada duit nak makan, sampai bergaduh anak bini apa semua sebabkan masalah-masalah hutang. Dia kalau rasa belum ada kemampuan lagi ataupun belum bersedia, tak perlu. Boleh je sewa dan tak salah menyewa rumah. Katalah korang nak sewa sampai tua pun, as long as korang ada kemampuan untuk menyewa rumah, korang boleh sewa. Sebab kalau owner tu dia nak naikkan dan sebagainya, korang boleh cari rumah lain. Dan the best part, aku ada seorang kawan ni, dia memang prefer sewa daripada membeli. Dia memang tak membeli rumah pun. Dan dia cakap dengan aku, dia suka sewa rumah sebab dia boleh try semua rumah-rumah best yang dia nak try. Kalau dah beli rumah tak boleh sebab kau dah lekat dekat rumah tu sepanjang tempoh 30 ke 35 tahun. So, pastikan korang bersedia, korang ready dan korang bertanggungjawab. Kalau dah ambil pinjaman 30-35 tahun ni, kita dah sign satu kontrak yang menyatakan kita setuju kalau kita tak mampu bayar rumah tu akan dilelong oleh bank. Jadi kita dah setuju awal-awal. Hopefully video aku kali ni dapat memberi manfaat dan sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan kepada korang. Kalau ada apa-apa yang korang nak share, pengalaman mungkin, korang boleh share dekat komen ni. Bukan saja untuk aku baca, tapi kawan-kawan kita yang lain pun boleh baca dan mereka boleh belajar daripada pengalaman kita. InsyaAllah from time to time aku akan update dan kalau korang ada apa-apa idea ataupun apa-apa cadangan untuk aku buat next video, korang boleh share je dekat komen dan aku akan buat video tu berdasarkan apa yang korang cadangkan. Okey. Assalamualaikum.